A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, topik yang saya pilih pada pagi ni berkenaan dengan 3% earnest deposit. Dilema 3% earnest deposit, patut ke rent, collect ataupun sebaliknya. Okey, kenapa saya pilih topik ni? Dalam beberapa hari yang lepas ada sahabat saya sahabat saya yang baru menceburkan diri dalam bidang perundingan hartanah, yang baru menjadi seorang real estate negotiator. Yang ditanya pendapat saya, coach, saya ni sebenarnya dalam dilema. Saya nak bantu ramai orang nak beli rumah, nak bantu ramai orang memiliki rumah mereka sendiri, tapi kebanyakan orang yang saya jumpa, kebanyakan pembeli, bakal pembeli yang saya jumpa ni, mereka masih lagi dalam keadaan kata apa, yang tak ready lagi lah dengan 10% deposit untuk membayar ketika mereka menandatangani booking form dan juga mereka menandatangani perjanjian jual beli. Okey, jadi bolehkah saya memudahkan urusan mereka dengan memberitahu kepada mereka, tak apa, urusan untuk dapatkan deposit tu kita boleh orang kata apa, bantu dengan cara kita delaykan. Kita delaykan bayaran deposit tersebut selepas perjanjian jual beli itu ditantangani dengan cara mengeluarkan duit ke BSP dan juga dengan cara markup SPA untuk letakkan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga yang telah dipersetujui oleh pihak penjual. Okay. So inilah persoalan yang bermain di fikiran beliau dan beliau mengajukan soalan tu, dan saya percaya ramai di kalangan anda, sahabat-sahabat perunding-perundingan tanah, yang mempunyai dilema yang sama. Dan orang kata apa, berhadapan dengan situasi sebegitulah. Bila kita nak kata no, nak tolak orang kata apa, bakal pembeli yang dah ready nak beli rumah tu tapi tak ada lagi depositnya, kita rasa macam alamak rugilah pula kan, buyer ni memang dah interested nak beli rumah tu, kenapa pula kita nak kena tolak? Sedangkan masalahnya adalah dia tidak ada deposit dan dia tidak boleh membayar deposit tu di awal transaksi jual beli tersebut. Jadi pagi ni kita nak bincangkan berkenaan dengan topik tersebut, dan saya boleh orang kata apa, mengalur-alurkan input daripada tuan-tuan perempuan semua, dan kalau misal kata tuan perempuan nak share pengalaman, nak masukkan apa-apa di ruangan komen tu, boleh masukkan ruangan komen, sebab saya nak tengok daripada mulut anda sendiri sebagai seorang perunding hartanah, sebagai seorang real estate negotiator, macam mana anda menangani situasi begitu, dan mungkin input yang anda bagi, pendapat-pendapat yang anda lontarkan di dalam ruangan komen tu boleh membantu sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang dalam dilema, yang menghadapi kekusutan sama ada untuk accept ataupun untuk tidak accept kes-kes yang sedemikian. Okey, so kita tengok komen daripada Mas. Waalaikumsalam Mas, senyum-senyum selalu semua, ambil aura coach pagi ni. Okey. Okey, terima kasih Mas. Okey, Mas pun tengah tersenyum tu nampaknya. Okey, waalaikumsalam. Okey, Cik Razif, selamat pagi, semoga murah rezeki, dan Cik Naim pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang dah join, dah masukkan ruangan komen. Sama-sama kita bersembang-sembang santai pada pagi ni untuk kita berkongsi pendapat masing-masing berkaitan dengan isu 3% earnest deposit, patutkah rent collect ataupun mengutip 3% earnest deposit itu di awal transaksi, ataupun rent memudahkan cara pembeli itu nak membeli rumah, dia boleh tolak ke depan, ataupun bayaran tu perlu boleh dijelaskan selepas kata apa, transaksi jual beli itu dimuktamadkan dengan cara pengeluaran KBSP ataupun dengan cara markup pinjaman perumahan yang dibuat dengan pihak bank. Okey, ini pandangan peribadi saya. Saya letakkan pandangan peribadi ini, tuan-tuan perempuan boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju. You may agree to disagree lah. So apa yang saya lontarkan ni berdasarkan pada apa yang saya nampak, berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, berdasarkan kepada pengamatan saya sendiri. Kita sebagai perunding hartanah, kita sebagai pejuang-pejuang hartanah, sebagai seorang real estate negotiator, sepatutnya kita meletakkan syarat yang memang agak ketat. Ini yang dipanggilkan proses tu filtering ataupun screening. Syarat yang kita letakkan agak ketat untuk memudahkan urusan kita juga di kemudian hari dengan bakal-bakal pembeli yang nak membeli rumah daripada kita. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila bakal-bakal pembeli ni tidak
asuh, tidak dididik, tidak diterangkan proses yang sepatutnya, dan mereka mengambil sikap ataupun mengambil langkah sambil lewa dengan cara okey, tak apa, ejen ni boleh uruskan, markup loan tak ada masalah, dia boleh uruskan, kita nak negotiate dengan vendor, dia boleh uruskan, tak perlu nak sediakan 10% deposit, vendor tu boleh tunggu sampai towards the end, dah ujung-ujung nanti baru dia dapat duit 10% deposit. So perkara-perkara macam ni sebenarnya saya syorkan tuan-tuan puan sebagai seorang real estate negotiator, elakkan daripada memberi janji-janji kosong kepada bakal-bakal pembeli anda, dan kita didik mereka dengan cara yang sepatutnya, iaitu mereka nak beli rumah, mereka perlu ada 10% deposit. Mereka perlu ada duit untuk melangsaikan duit deposit tersebut, dan juga kos-kos awalan yang perlu mereka tanggung, yang perlu mereka sediakan untuk memudahkan urusan mereka juga di kemudian hari nanti. Sebab saya tak berapa setujulah dengan perundi-perundi hartanah, sahabat-sahabat yang mungkin menerapkan nilai-nilai nak bantu sebenarnya, istilahnya nak bantu bakal-bakal pembeli ni nak memiliki rumah dengan cara tak apa, boleh waive dulu ataupun boleh lambatkan dulu 10% deposit tu kerana kita boleh markup loan rumah ni, market value rumah ni sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan kata apa, harga yang penjual tu nak jualkan, dan kita boleh dapatkan pinjaman maksimum untuk bantu anda sebagai pembeli, dan anda tak perlu nak sediakan deposit tu lagi. Kenapa saya cakap macam tu? Tuan-tuan puan kena ingat, bila kita nak beli rumah, kita sebagai pembeli nak beli rumah, sebenarnya betul kita nak memudahkan urusan dia ketika dia nak beli rumah tu, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan puan, kita kena bagi dia faham, kita kena bagi dia faham bahawa beli rumah ni adalah lifetime commitment tuan-tuan puan. Dia punya pinjaman perumahan bukannya untuk tempoh 9 tahun macam kita beli kereta maksimum. Bukannya dalam tempoh 5 tahun saja boleh selesai pinjaman perumahan tu. Biasanya pinjaman perumahan kita buat sepanjang ataupun lama yang mungkin. Ada yang sampai 25 tahun, ada yang sampai 30 tahun, ada yang mungkin sampai 35 tahun, sampai umur dia 70 tahun tuan-tuan puan. Dia terpaksa membayar ataupun melunaskan bayaran installment bulanan tu. Jadi kalau katalah dalam filtering proses yang kita buat, kita dah check dengan dia, dia kan kata dah memang dia tak ada duit untuk bayar duit earnest deposit, duit balance deposit 7%, duit legal fee dan sebagainya, dan kita seboleh-bolehnya nak bantu dia untuk mendapatkan rumah yang dia nak beli tu tadi. Katalah rumah idaman dia tu berharga 300,000. Kita dah congak-congak, kita dah kira-kira, okey, berdasarkan pada payslip dia, kita dah tengok DSR dan sebagainya, dia ni mampu sebenarnya nak beli. Tapi dalam masa yang sama, masalah dia adalah dia tidak ada duit awalan ataupun duit deposit untuk dia bayar harga rumah yang dia nak beli tu tadi. Jadi pandangan saya sebenarnya dia belum bersedia lagi tuan-tuan puan. Dia belum bersedia untuk memiliki rumah yang dia nak beli tu tadi. So dalam keadaan macam ni, eloklah kita nasihatkan kepada dia, tuan, bukan tak boleh tuan, boleh. Sebab even though owner tu nak jual rumah ni dengan harga 300,000, saya dah check dah market value dengan bank boleh bagi up to 330,000 ataupun 340,000, dan tuan boleh dapatkan financing berdasarkan pada market value tu tadi dengan cara kita buat markup lah. Tapi sebenarnya markup ni pun adalah satu cara yang salah di sisi undang-undang. Kenapa saya cakap salah di sisi undang? Sebab kita menipu bank. Kita cakap dengan bank kita beli rumah tu dengan harga 340,000, sedangkan harga yang sebenar yang kita beli dengan owner tu tadi adalah 300,000. Jadi bila kita buat unsur-unsur markup dan sebagainya, kalau katalah terkantoi, bank tahu di kemudian hari sebenarnya kita beli dengan harga 300,000, so macam mana kalau kata bank nak ambil tindakan dan sebagainya? Sebenarnya dalam letter offer yang kita sign dengan pihak bank pun, bank ada garis panduan dan ada syarat yang ditetapkan di situ. Harga jual beli SPA yang kita nak beli tu mestilah berdasarkan kepada harga sebenar yang kita nak beli rumah tu dengan owner tu tadi, dengan penjual tu tadi. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua tuan-tuan puan, bila dia nak buat pinjaman macam saya beritahu tadi, pinjaman tu akan memakan masa yang panjang untuk diselesaikan, sekurang-kurangnya dalam 20 tahun ke atas. So dalam tempoh 20 tahun ke atas ni, kalau katalah daripada gaji yang ada kita dah kira payslip dia tadi, sebenarnya dia ni nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan. DSR dia mungkin dah sampai ke tahap 75%, lebih daripada 70% yang digariskan oleh Bank Negara. DSR yang dah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia adalah 70%. 70% untuk kata apa, kelayakan kita membuat pinjaman yang baru untuk membeli rumah dan sebagainya lah.
Okay, kalau kita dah congak-congak, DSR dia dah burst, lebih daripada 70%, mungkin 75%, mungkin 80%, kita nak tolong dia sangat-sangat. Kita pun buatlah dummy dokumen, kita buatlah apa-apa benda yang sepatutnya tak boleh, tapi kita buat juga, nak membantu dia nak dapatkan maksimum loan dan sebagainya. Sebenarnya kita membantu dia ke arah menjahanamkan dia, bukannya kita membantu untuk menolong dia membeli rumah tu, dan dalam masa yang sama kita memudahkan urusan dia. Jadi tuan-tuan puan perlu fahamkan implikasinya di situ. Kalau katalah kita buat sampailah dia dapat loan tu, sampailah loan dia tu diluluskan, ketika tu sebenarnya mungkin dia gembira sekejap, mungkin dia happy sekejap sebab dia dapat beli rumah yang dia nak, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita lead dia, kita membawa dia ke arah yang membahayakan diri dia sendiri, sebab towards the end mungkin dalam tempoh 3-4 tahun yang akan datang dia menghadapi masalah untuk membayar installment rumah yang dia ada, sebab dia memang tak mampu berdasarkan pendapatan, berdasarkan komitmen yang dia ada, yang kita dah checkkan tadi, dia memang tak mampu nak membayar harga rumah sebanyak apa yang dia impikan nak beli tadi tu. Jadi sewajarnya tuan-tuan puan, pastikan bakal-bakal pembeli yang kita berurusan ni dia dah ready dah, dari segi kemampuannya, dari segi komitmen bulanannya kita tengok memang DSR ni tak teruk sangat, tak sampai 70%, below than that lagi bagus, dan kita dah nasihatkan dia untuk sediakan duit deposit, duit legal fee, duit stamp duty dan sebagainya, untuk memastikan yang dia sebenarnya betul-betul layak, betul-betul mampu untuk memiliki rumah yang dia nak. Kalau katalah kita dah kira-kira tadi, dah tanya dengan dia, okey, berapa sebenarnya duit yang cik ada? Saya ada lebih kurang RM10,000 je. Okey, berapa sebenarnya kata komitmen bulanan cik? Cik kena ceritakan kepada saya untuk saya bantu untuk kirakan cik punya pendapatan, profil kewangan, macam mana kita nak bantu untuk pastikan yang cik sebenarnya benar-benar mampu untuk membeli rumah tersebut. Cik kena cerita habis-habis dengan saya. Okey, minta dia buka rahsia, minta dia ceritakan betul-betul untuk anda bantu mereka. Okey, so dalam keadaan macam ni sebenarnya berbalik kepada isu yang saya ceritakan tadi, 3% earnest deposit tu sepatutnya tuan-tuan puan kena pastikan buyer tu dah ready, sekurang-kurangnya dah ready dengan 3% deposit tu ketika mana tuan-tuan puan nak minta dia tanda tangan booking form, nak minta dia commit diri dia untuk membeli rumah tersebut. Dan kalau boleh pastikan yang tuan-tuan puan dah check segala komitmen, apa-apa hutang piutang yang dia ada, advise dia accordingly, macam mana cara kita nak kira DSR, macam mana cara kita nak pastikan yang dia ni mampu untuk membeli rumah tersebut. Sebab kita terangkan pada dia, saya nak bantu encik sebenarnya, saya tak nak bantu untuk menjahanamkan encik, tapi saya nak bantu encik untuk memiliki rumah yang sepatutnya encik mampu untuk miliki. Okay, so mungkin harga rumah RM300,000 ni cik sebenarnya tak layak, tak mampu, minta maaf cakap, tapi saya ada option lain, rumah yang lebih murah, dan mungkin ini lebih bersesuaian dengan apa yang cik ada, berdasarkan deposit yang cik dah ready tu, dan juga berdasarkan payslip yang saya dah tolong kirakan, komitmen cik dan sebagainya, rumah yang lebih bersesuaian dengan cik adalah rumah yang harga sebegini-sebegini. Okay, so kita tawarkan pada dia option yang lain supaya dia boleh membeli rumah berdasarkan kepada kemampuan dia. Okay, so jangan excited sangat bila ada bakal pembeli yang dah setuju nak beli rumah daripada anda sebagai perundi hartanah, pejuang-pejuang hartanah. Anda jangan terus jam degan kata, okey, saya boleh tolong sampai jadi, saya boleh bantu encik sampai dapat loan yang encik nak, saya boleh pastikan yang rumah ni milik encik. So end of the day yang merana tu nanti adalah dia. Okay, so kita ingat apa yang saya dah sampaikan ni, dan kita pastikan yang kita bila nak bantu orang, kita bantu seikhlas yang mungkin, bukan komisen yang kita nak kejar sebenarnya tuan-tuan, tapi kita nak buat amal jariah untuk pastikan yang kita dah bantu seikhlas yang mungkin bakal-bakal pembeli ni, untuk memastikan yang dia betul-betul layak dan mampu untuk membeli rumah tersebut. Jadi nasihat saya kepada sahabat-sahabat perundi-perundi hartanah, ren-ren yang ada ni, gunakanlah ilmu yang anda ada untuk membantu orang lain, supaya mereka juga tidak terbeban bila dah beli rumah tu nanti, untuk kita pastikan bahawa kita lead dia, kita bawa dia ke arah yang betul untuk memiliki hartanah yang benar-benar di dalam kemampuan dia. Jadi apa yang saya dah sampaikan tu anda perlu kalau benda tu boleh dijadikan pedoman, sampaikanlah pula ilmu dan juga manfaat tersebut kepada orang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.